Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So hari ni kita bincangkan tentang satu konsep daripada tajuk persamaan kuadratik iaitu diskriminant. Okey, iaitu saya rasa semua orang tahu bila dalam persamaan kuadratik kita ada bentuk standard iaitu AX kuasa 2 alpha. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Jadi diskriminant ni apa? Diskriminant ialah nilai bagi P kuasa 2 tolak 4AC. Okay, so apa kegunaan dia? Saya semua dah tahu kegunaannya ialah untuk tentukan jenis punca. Jadi, okay, ni kita revise cepat. Iaitu kalau B kuasa 2 tolak 4AC lagi besar dari kosong, kita akan ada dua punca yang berbeza. So, graf akan jadi macam ni. So, ada dua punca berbeza kat sini. Kalau sama dengan kosong, kita ada punca yang sama. Iaitu, okay, kita buat graf. Okay, dia akan bersentuh dekat satu tempat je dengan paksi X. So, dua punca yang sama. Okey, kalau lagi kecil pada kosong, maksudnya tak ada punca yang nyata. Maksudnya kalau graf tu, dia akan jadi terapung macam ni. Dia tak sentuh pun dengan paksi X. So, yang ni keadaan macam ni ialah B kuasa 2 tolak 4 sini lagi kecil daripada kosong. Okey, tapi selain daripada tentukan jenis punca, sebenarnya kita boleh guna juga diskriminant untuk tentukan berapa persilangan. Maksudnya, kalau kita ada, okay, dalam ni, pertama kita ada satu lengkung. Okay. Kemudian kita ada satu garisan. So, berapa kali persilangan dia ni, sini ada dua. Berapa kali persilangan antara satu garisan dengan satu lengkung tu, kita boleh kira melalui diskriminant. So, cara dia, contoh kalau kita ada, contoh kita ada satu persamaan kuadratik y sama 2x square tolak 4x tambah 5. Contoh dari satu, kita ada garisan x sampai 7. So macam mana kita nak cari persilangan, kita buat dulu dalam bentuk persamaan kuadratik yang standard tadi, iaitu sebab dua-dua y, so kita boleh samakan je. Tambah 5 sama dengan x sampai 7. Okay, saya padam yang atas. Okay, yang ni kita sambung ke atas, iaitu akan jadi 2x kuasa 2 tolak 5x tolak 2 sama dengan kosong. So daripada sini kita keluarkan B kuasa 2 tolak 4AC iaitu negatif 5 kuasa 2 tolak 4 A dia 2 C negatif 2. So kita kira iaitu dapat 25 tolak 8 darab 2 25 tolak 16. 25 tambah 16. So kan dapat jawapan positif iaitu lagi besar pada kosong. So dia akan ada dua persilangan. Itu contoh cara kita nak guna. Sebenarnya sama je dengan yang tentukan jenis punca tadi. Cumanya, contoh kalau jenis punca kita ada persamaan pertama x kuasa 2 tambah 3x tolak 5. Okey, persamaan keduanya, persilangan dia antara graf tu dengan garis paksi x iaitu garis y sama kosong. So kita samakan dua ni, dapatlah bentuk standard macam tadi. Apa buat 3? So sebenarnya sama je konsep dia. Okey, tapi kita bukan nak cerita pasal ni, kita nak cerita tentang clue dalam soalan yang boleh jadi hint untuk kita guna diskriminant. Okey, yang pertama, persilangan atau intersection. Okey, maksudnya, ni contoh soalan lah. Graf y sama dengan 2x square tolak 7x tambah m bersilang sebanyak 2 kali dengan satu garisan y sama dengan 4x tolak 2m tambah 3. Nyatakan julat bagi nilai m. So, kalau kita nak gambarkan dalam graf, contoh graf y yang pertama ni macam ni. Yang ni kita ada satu garisan. Okay. So, bersilang sebanyak 2 kali. Bila bersilang sebanyak 2 kali, B kuasa 2 tolak 4AC lagi besar daripada kosong. So, kita buat dalam bentuk standard dulu. Tambah M sama dengan 4x tolak 2M tolak 2M tambah 3.
Okay, so selesaikan jadi 2x kuasa 2 tolak 11x tambah 3m tolak 3 sama dengan kosong. Okey, sebabkan dia bersilang 2 kali, jadi B kuasa 2 tolak 4AC lagi besar daripada kosong. So, kita akan dapat negatif 11 kuasa 2 tolak 4A2 C3M tolak 3 lagi besar daripada kosong. Okey, jadi dapat 121 tolak 24M tu tambah 24 lagi besar daripada kosong. Saya padam yang atas. Okay. So ini sambung ke atas ni. So akan dapat negatif 24M lagi besar daripada 121 tambah 24 145 negatif. So M okay, negatif pindah sana, so jadi lagi kecil daripada 145 per 24. So itulah Juliet bagi nilai M. Okey, contoh yang hint yang kedua, statement yang kedua yang kita boleh jadikan hint, iaitu graf sentiasa positif atau negatif. So apa maksud graf sentiasa positif atau negatif? Okey, dalam satu grid ni, satah characters. Okey, dalam satu ni, okey, bahagian atas, okey, kosong kat sini. Kat sini origin dia kosong-kosong. So bahagian atas ni adalah bahagian yang positif, bahagian bawah adalah negatif. Okey, maksud graf sentiasa positif, which means kalau kita letak apa-apa nilai X pun dalam graf tu, dia akan sentiasa jadi positif. Maksudnya sentiasa akan ada kat atas. Macam ni. Dia takkan sentuh sini sebab kosong bukan positif, bukan negatif. So dia sentiasa ada dekat bahagian atas. Jadinya sebenarnya hint yang dia nak bagi ialah B kuasa 2 tolak 4AC lagi kecil daripada kosong. Okey. So kita buat je lah. QX kuasa 2 QX kuasa 2 tolak 2X sampai 7 sama kosong. Okey, so B kuasa 2 tolak 4AC lagi kecil daripada kosong. So negatif 2 kuasa 2 tolak 4AC 7 lagi kecil dari kosong. Nampak ke? Jadi 4 tolak 28Q lagi kecil dari kosong. Okey, pada yang akan jawab. Okey, so kita pergi ke atas. Jadi 4 akan jadi lagi kecil daripada 28Q. Sorry. Negatif 28Q akan jadi lagi kecil daripada negatif 4. Dan kita akan dapat Q lagi besar daripada 4 per 28. Ataupun kalau kita kecilkan, dapat 1 per 7. Okey, so inilah jawapan dia. Okey. Q lagi besar daripada 1 per 7. Okey, yang ketiga ialah titik minimum atau maksimum sentuh paksi X. Okey, maksudnya kalau kita lukis, kita akan dapat, sini. Okey, dapat satu graf iaitu titik minimum atau maksimum sentuh paksi X. Okey, kalau kita tengok soalan tu, titik minimum bagi graf tu sentuh paksi X. So, dia akan jadi, grafnya akan jadi macam ni. So, nampak tak titik minimum ni dekat paksi X. Maksudnya pula, yang sebenarnya ialah dia bersentuhan sekali je dengan paksi X, yang mana sebenarnya dia nak bagi hint iaitu kita guna diskriminan B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. So dia suruh cari nilai H. Jadi terus dia buat negatif HK kuasa 2 tolak 4AC 4H K kuasa 2 sama dengan kosong. So dapat H kuasa 2 K kuasa 2 tolak 4HK kuasa 2 sama dengan kosong. Okey, kita nak H. Jadi kita boleh keluarkan HK kuasa 2
jarak H tolak 4 sama kosong. Sebenarnya kalau kita pindah sana, dia akan bahagi kat sana, so jadi kosong. So, kita akan dapat sekali H tolak 4 sama dengan kosong. H sama dengan 4. Okay. So basically soalan dia takkanlah terus direct cakap oh dia ada dua punca berbeza, dua punca yang sama, tak ada punca yang nyata. Tapi dia boleh ubah dalam keadaan dalam ayat lain. Macam graf sentiasa positif, titik minimum sentuh pasti X. Okay, yang last sekali, tangent. Okay, biasanya kalau tangent kita ingat dia bab pembezaan kan. Tapi sebenarnya kita boleh juga ambil hint tangent tu untuk dalam konsep diskriminan. Okay, contoh kita ada macam soalan ni. Contoh kita ada satu graf. So tangent bagi graf tu macam ni. Lama dia tak sentuh. Anggaplah dia sentuh. So dia sentuh sekali. Maksudnya kita boleh juga guna B kuasa 2 tolak 4C sama dengan kosong. So kita just samakan X kuasa 2 tolak 2 PX tambah P kuasa 2 tolak 1 sama dengan, okey saya padam graf, sama dengan 2X tolak 3P tambah 2. Okay, so bila kita buat nota standard, X kuasa 2 tolak 2PX tolak 2X tambah P kuasa 2 tolak 1 tolak 2 sama dengan kosong. Okay. And then daripada sini, kita buat keluarkan dia punya B kuasa 2 tolak 4 isi. So, kita dapat negatif 2P tolak 2 kuasa 2 tolak 4. A dia 1. C P tolak 3. Okay, sebab dia sentuh sekali, so sama dengan kosong. Okay, sekejap. Ada yang atas ni. Okay, jadi kita selesaikan jadi 4P kuasa 2 tolak tambah 8P tambah 4 tolak 4P tolak 3 tolak 12. So kita akan dapat 4P ke? Oh, P kuasa 2. Okey, tolak 4P kuasa 2. So kita akan dapat 8P sama kosong. Okey, dapat 8P tolak 8 sama dengan kosong. Jadi jawapan akhir kita akan dapat P sama 1. Okey. Jadi last kali saya summarizekan antara statement dalam soalan yang kita boleh jadikan hint untuk guna diskriminan. Iaitu kalau untuk B kuasa 4 isi daripada saya kosong sama ada dua punca berbeza atau bersilang dua kali. Kalau sama dengan kosong, kita ada banyak dua punca yang sama bersilang sekali. Titik minimum atau maksimum sentuh paksi X dan tangent. Yang ketiga, lain kecil pada kosong, tiada punca nyata, tidak bersilang, graf sentiasa positif atau negatif. So tu summarization untuk semua yang kita buat lah. Jadi conclusion terakhir, bila kita dapat soalan, kita bukan just highlight kata kunci semua tu. Tapi benda yang kita boleh gambarkan, kita cuba gambarkan. Contohnya macam okey, macam ni. Titik minimum bagi graf bla bla sentuh paksi X. So kita jangan just macam kalau kita baca je mungkin kita tak faham. Tapi kita cuba gambarkan, kita cuba lukis. So bila kita lukis, okey kita buat graf. So tengok titik minimum sentuh paksi X. So baru kita dapat idea, oh sebenarnya dia nak kata dia ada satu punca, dia ada punca yang sama. Sama juga dengan sentiasa positif. Sekarang kita tak faham macam mana, apa yang dia nak kita buat kan. Jadi kita lukis graf. So sentiasa positif maksudnya graf tu, keseluruhan graf sentiasa akan ada kat atas. So rupanya nak cakap yang sebenarnya dia tak bersilang dengan paksi X ataupun dia tak ada punca yang nyata. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum.